Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan kali ini adalah di bawah tajuk An-Nafkhu fis Sur wa makhtulifa fi fana'ihi. Tiupan sangkakala dan perkara-perkara yang diperselisihi berkaitan dengan kemusnahannya, iaitu kemusnahan perkara-perkara yang ada kaitan dengan tiupan tadilah. Untuk perkongsian kali ini, persoalan-persoalan yang menjadi isi penting kita ialah yang pertama, berfokus kepada roh. Apakah roh musnah ketika tiupan sangkakala? Yang kedua ialah apakah pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan kemusnahan roh, dan juga apakah pendapat yang menjadi pilihan ataupun pegangan kita. Dan yang ketiga, apakah dalil yang menjadi pegangan setiap pandangan yang ada. Yang keempat, melalui perkongsian ini kita mengetahui jenis-jenis tiupan dan juga perkara yang berlaku pada setiap tiupan itu, dan juga apakah tempoh di antara tiupan yang ada. Kemudian persoalan difokuskan kepada ajbuz zanab, ataupun dalam bahasa Melayu kita tulang ekor. Nanti ada huraian dia. Dan apakah pendapat ulama berkaitan ajbuz zanab ini. Dan yang terakhir, huraian berkaitan ayat yang mengatakan bahawa keseluruhan perkara akan musnah. Apakah ia bercanggah dengan pegangan pilihan dalam perkongsian kali ini. Itulah 6 perkara penting yang menjadi perbincangan atau perkongsian di bawah tajuk yang kelima dalam buku teks An-Nafkhu fis Sur wa makhtulifa fi fana'ihi, dan merupakan siri yang ketujuh dalam perkongsian berkaitan dengan ilmu tauhid bagi Sukatan Pelajaran Sijil Tinggi Agama Malaysia. InsyaAllah kita teruskan dengan isi-isi penting di dalam tajuk ini. Bagi isi yang pertama, melihat pada paparan yang ada di sini, kamu boleh rujuk muka surat 19 dan juga 20 dalam buku teks yang menceritakan berkaitan dengan perbezaan pendapat ulama berfokuskan persoalan roh, apakah ia musnah ketika tiupan yang pertama. Jadi ada dua pendapat di situ. Sekumpulan mengatakan bahawa roh akan musnah bifana'iha. Ini pendapat yang pertama, bahawa roh musnah ketika tiupan sangkakala. Pendapat ini didukung oleh dalil ataupun disandarkan kepada dalil surah Ar-Rahman ayat 26, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Sesiapa yang ada di atas muka bumi akan fan, musnah. Berdasarkan ayat ini, kelompok yang pertama ini mengatakan bahawa roh juga termasuk dalam perkataan fan ini, musnah. Manakala pendapat yang kedua yang dipegang oleh sekumpulan yang lain mengatakan bahawa roh bi'adami fana'iha, bahawa roh tidak musnah ketika tiupan yang pertama tersebut. Dalil ataupun sandaran mereka ialah surah An-Naml ayat 78 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man Allah, melainkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana pengecualian di sini termasuk roh. Termasuk perkara yang Allah kehendaki tidak musnah. Sokongan yang kedua ialah kaedah istishab, iaitu mengekalkan hukum asal. Macam mana? Seperti mana para ulama sepakat, kamu boleh rujuk dalam buku kamu muka surat 20 tu, perenggan yang ketiga, kesepakatan ulama mengatakan bahawa roh tetap kekal selepas kematian manusia. Roh menghadapi azab kubur, soalan dalam kubur dan sebagainya. Oleh kerana roh kekal selepas kematian, mengikut kaedahnya, asal sesuatu yang kekal adalah berterusan kekal. Sehingga ada yang menunjukkan sebaliknya. Oleh demikian, para ulama bagi kelompok ini mengatakan roh tidak musnah. Berdasarkan ayat Quran dan juga kaedah istishab. Pendapat ini adalah pendapat pilihan. Pendapat pilihan yang juga dipegang oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Itulah dua kelompok berkaitan dengan persoalan apakah roh musnah ketika tiupan yang pertama. Seterusnya yang menjadi isi yang ketiga ialah apakah jenis tiupan yang ada dan perkara yang berlaku pada setiap tiupan tersebut. Berdasarkan buku teks kamu, muka surat 19 dan 20, ada dua jenis tiupan. Tiupan pertama dinamakan ialah tiupan fana. Nafkhatul fana di sini. Ini juga penting isi ini. Tiupan yang pertama juga dinamakan nafkhatul fana, iaitu tiupan yang membawa kepada kemusnahan. Apa yang berlaku ketika itu ialah semua akan mati. La yabqa indaha hayyun illa mat. Tidak ada satu pun kehidupan ketika itu melainkan mati selepas tiupan tu. Yang kedua, yang mati tadi sekiranya belum pernah mati sebelum tiupan. Illam yakun mata qabla dhalik. Ini yang situasi yang pertama. Situasi yang kedua yang berlaku ketika tiupan yang pertama juga ialah dipitamkan. Siapa yang dipitamkan tu? Ialah golongan ataupun orang-orang yang telah pun mati sebelum ini. Seperti para nabi dan juga para nabi yang mana kita ketahui bahawa para nabi roh mereka dikembalikan ke tubuh selepas kewafatan mereka. Ni di sini ya. Fa jami'ul anbiya'i ba'dal maut ta'udu ilaihim arwahuhum. Thumma yughsha 'alaihim inda nafkhatil ula. Kemudian mereka dipitamkan ketika tiupan yang pertama, melainkan Nabi Musa kerana dia pernah mengalami pitam tersebut ketika di dunia. Jadi para nabi semua pitam. Sebab apa pitam? Sebab mereka telah pun mati sebelum tu. Cuma roh mereka dikembalikan dan daripada para nabi yang pitam ni hanya Nabi Musa sahaja yang tidak pitam kerana dia telah pun mengalami perkara tersebut ketika di dunia. Kemudian ada juga makhluk yang tidak pitam ataupun tak mati. Illa man sya'allah minal. Ini adalah golongan pengecualian yang mereka ini tak mati dan juga tak pitam. Iaitu 4 malaikat yang utama. Siapa dia malaikat yang pertama, yang utama tu? Yang menjadi ru'us. Ni. Al-malaikatul arba'ah ar-ru'asa. Siapa dia? Boleh tengok rujuk nota kaki di dalam buku teks kamu. Ialah Jibril, Mikail, Israfil, Malikil Maut. Ada 4.
4 malaikat yang tidak mati dan juga tidak pitam. Kemudian termasuk juga yang di dalam pengecualian Allah ialah hurul ain, bidadari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kerana dia telah mengalami perkara tersebut, itulah golongan-golongan yang dikecualikan, di antara yang dikecualikan daripada mengalami kemusnahan, mati ataupun pitam. Itu yang berlaku pada tiupan yang pertama. Manakala tiupan yang kedua pula, ia dinamakan, ini di sini ya, tusamma nafkhatul ba'thi. Tiupan kedua dinamakan sebagai tiupan kebangkitan. Apa yang berlaku di situ? Allah mengumpulkan semua roh kembali ke jasad mereka. Kembali kepada jasad asal roh tadi. Itulah yang berlaku ketika tiupan yang kedua. Iaitu Allah mengumpulkan kembali antara roh dan juga jasad untuk satu lagi proses di padang mahsyar, perhitungan dan seterusnya ke syurga ataupun neraka. Kemudian isi yang keempat ialah tempoh di antara dua tiupan. Ini juga isi yang penting. Tempohnya ialah arba'una aman. Boleh rujuk muka surat 20 dalam buku kamu, perenggan yang kedua. Iaitu di antara dua tiupan ialah 40 tahun berdasarkan sahihaini, iaitu rujukan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tempoh di antara dua tiupan tersebut ialah 40 tahun. Okey semua, setelah mana kita tahu tentang persoalan berkaitan roh, pendapat yang kuatnya adalah roh kekal ataupun tidak musnah ketika tiupan kemusnahan, iaitu tiupan yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada fokus satu lagi ciptaan Allah ialah ajbuz zanab. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia tulang ekor. Kalau ayam tu dia ada tulang cenungging. Kita tengok gambar ni, dia berada di hujung sekali. Ni sini ya. Ini nama dia ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Hujung sekali tulang belakang kita tu dinamakan ajbuz zanab. Cuma ada takrif khusus bagi ajbuz zanab ini. Ini penting. Ini adalah takrif bagi ajbuz zanab. Dia adalah tulang yang kecil. Fi akhir silsilati zahril insan, yang berada di akhir. Tengok di sini berada di akhir rantaian ataupun rangkaian tulang belakang manusia. Kita boleh tengok gambar di sini ya. Sebagaimana persoalan roh, begitu juga persoalan ajbuz zanab. Ada dua pendapat ulama, apakah ajbuz zanab turut musnah ataupun kekal, seperti mana pembahasan roh juga. Di sini dua pendapat itu ialah yang pertama dipegang fazahaba Imamul Ismail bin Yahya Al-Muzani annahu, di sini penting, annahu yabla wa yafna. Bahwasanya ajbuz zanab ini musnah, mereput dan juga musnah bersama di dalam tanah lah. Hancur, lebur. Tidak kekal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini adalah berdasarkan tamassukan bizahiri qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fan, seperti mana hujahan di dalam persoalan roh juga. Aliran yang pertama ni mengatakan berpegang dengan pendapat musnahnya ajbuz zanab kerana dia termasuk dalam umum ayat sesiapa yang ada di atas muka bumi ini akan musnah. Fan. Dan kemusnahan semua yang digambarkan oleh Allah tadi, kullu man 'alaiha fan tadi, memestikan kemusnahan yang lebih kecil ataupun lebih yang merupakan juzuk bagi perkara yang besar tadi. Bila musnah semua, maksudnya yang
sebahagian pun musnah. Itulah kaedah yang dipegang oleh Al-Imam Al-Imam Ismail bin Ibn Yahya Al-Muzani. Pendapat yang pertama ni. Kemudian pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama dengan zahaba jumhur ulama ila annahu la yabla. Bahwasanya ajbuz zanab tidak akan musnah, tidak akan reput, dan kekal ia seperti mana ialah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang mengungkapkan kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajbuz zanab. Minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Setiap anak Adam itu akan ditelan ataupun hancur, mereput bersama tanah, melainkan ajbuz zanab. Ini jelas Rasulullah menyebutkan pengecualian di sini. Dinyatakan bahawa kecuali tulang ekor ajbuz zanab. Kerana daripadanya kita dicipta dan daripadanya juga kita akan dikembalikan semula. Inilah dua pendapat ulama dan juga hujahan ataupun hujah yang diberikan oleh setiap pendapat tersebut. Dan yang terakhir dalam tajuk ini ialah persoalan umum ayat Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu musnah, halikun musnah, melainkan zat Allah Ta'ala. Jadi, ayat ini mengatakan bahawa semua sesuatu akan musnah, halikun. Jadi, apakah ia bercanggah dengan pegangan majoriti ulama yang mengatakan bahawa ada di antara sesuatu tu tidak musnah. Di antaranya ajbuz zanab, roh dan sebagainya. Jadi bagaimana huraian para ulama berkaitan ayat ini? Jadi ada dua dimensi yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, ayat tersebut yang ayat ni kullu syai'in halikun illa wajhah ni, iaitu surah Ar-Rahman ayat 26 ini merupakan ayat yang umum. Yang umum yang terdapat pengecualian yang disebut oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah dia ialah al-am makhsus, ayat yang umum yang dikhususkan. Maksudnya ayat ni umum tetapi ada perkara yang dikecualikan dan yang dikhususkan. Apakah perkara-perkara yang dikhususkan tu ataupun dikecualikan tu? Ialah di antaranya roh, ajbuz zanab, ajsadul anbiya, tubuh para nabi, tubuh para syuhada yang mati syahid, arash, kursi, surga neraka, bidadari dan seumpamanya. Walaupun di sini Allah menyebut bahawa setiap sesuatu halikun musnah, tetapi ada pengecualian yang disebut oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ayat ini ialah am al-makhsus. Dimensi yang kedua pula, ulama mengatakan bahawa ini dipegang oleh pengkaji ulama yang terkini, berpendapat bahawa ayat tersebut tiada pengecualian, begitu juga tiada pengkhususan. Ini laisa fil ayati istisna wala takhsis. Jadi macam mana huraian dia? Yang dikendaki dengan ayat tersebut, makna halikun musnah ni ialah qabilul lil halak. Ini penting ni. Qabilul lil halak. Bukan maksud halikun, tetapi qabilul lil halak. Boleh musnah. Bukan nak cerita semua perkara tu musnah, tetapi Allah nak cerita bahawa semua perkara tu boleh musnah. Qabilul lil halak. Begitu juga dalam perbincangan kita dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Sesiapa yang ada di atas muka bumi ini akan musnah. Iaitu
qabilul fan, yang boleh musnah. Bukan musnah lagi. Qabilul, yang boleh, yang ada kemungkinan dan juga boleh menerima kemusnahan. Itu maksud ayat. Oleh demikian, ayat ini tidak bercanggah daripada pegangan yang dipegang oleh majoriti ulama yang mengatakan bahawa terdapat perkara-perkara yang tidak musnah ketika tiupan sangkakala yang pertama. Itulah perbincangan dalam tajuk yang ringkas ini. Wallahu a'lam. Pastikan isi-isi penting itu dikeluarkan dan dihafal serta ditulis kembali untuk kemantapan dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. InsyaAllah, sehingga bertemu lagi dalam pertemuan ataupun perkongsian-perkongsian yang akan datang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jazaa.